أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين وإمام المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Yang dimuliakan pengurusi masjid serta jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari Jumaat yang mulia ini, yang juga dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari, hari yang banyak dengan keberkatan, hari perayaan bagi umat Islam, Allah memberkati, Allah memberkati hidup kita semua insya-Allah. Sidang jemaah sekalian, pergunakanlah waktu yang ada ini untuk kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan lebih kurang 45 minit ni, 45 minit ataupun 40 minit, saya akan bicarakan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quranul Karim. Ada beberapa fakta-fakta saintifik yang telah pun kita bicarakan sebelum ini sepanjang tazkirah Jumaat di bulan-bulan yang lalu. Hari ini kita lihat satu tajuk yang lain ataupun perkara yang lain yang memberikan gambaran bahawa Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menjelaskan beberapa fakta-fakta saintifik yang hanya diketahui, yang hanya ditemui oleh para saintis di abad moden ini, sedangkan Al-Quran telah membicarakan 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah SWT menjelaskan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا. Wahai Rasulullah, kami telah mengutuskan rasul-rasul kami sebelummu, bil bayyinat, dan rasul-rasul yang kami utuskan ini kami berikan bayyinat ataupun mukjizat. Para rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini untuk membawa beban dakwah yang Allah pikulkan pada mereka, Allah berikan mukjizat bagi meyakinkan orang ramai tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh para rasul tersebut. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab, wal mizan, dan timbalangan, yakni syariat, liyaquman nasu bil qist, supaya dapat melaksanakan keadilan di kalangan manusia. Antara yang ditekankan oleh Allah SWT dalam ayat ini ialah Allah berikan kepada para rasul mukjizat. Mukjizat ini berkaitan ajaza, satu yang tidak mampu untuk dicabar oleh manusia. Benda yang hebat seperti ini daripada para rasul dipanggil mukjizat, mukjizat. Manakala daripada orang alim panggil karamah. Orang-orang yang menggunakan syaitan, orang menggunakan jin panggil sihir. Namun demikian, mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada para rasul ini, antara tujuan utama ialah untuk meyakinkan orang ramai tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh mereka. Tuan-tuan sekalian, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. Dan beban dakwah ini Allah pikulkan di pundak
ataupun bahu umat Islam agar menyampaikan dakwah ni kepada orang ramai. Dan Allah yang memberikan tanggungjawab, Allah Maha mengetahui keperluan kita. Kalaulah para rasul, manusia yang paling agung di zamannya, manusia yang paling mulia di zamannya, orang yang maksum, terpelihara daripada segala kesalahan dan maksiat, orang yang terjaga, ya, maksum maksud terjaga, dan orang yang banyak melakukan amal saleh. Kita ini tuan-tuan, orang yang serba kekurangan. Kalaulah para rasul Allah berikan mukjizat, kita yang banyak melakukan dosa, kita yang kurang melakukan amal ibadat, kita manusia yang serba lemah, pun Allah bebankan tanggungjawab dakwah ini bagi kita menyampaikan kepada orang ramai, maka kita lebih aula, kita lebih utama untuk memiliki mukjizat bagi meyakinkan orang ramai kebenaran dakwah yang kita bawa. Allah yang mengetahui kelemahan kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memberikan tanggungjawab ini kepada kita mengetahui perkara ini. Lantaran itu Allah menjadikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterusan hingga hari kiamat yang diwariskan kepada umat manusia, agar kita dapat jadikan Al-Quran, mukjizat Al-Quran sebagai tools, sebagai alat, sebagai wadah, sebagai bukti, sebagai burhan, sebagai tanda kebenaran risalah Islam yang diturunkan kepada umat manusia ini. Dan dalam medan ataupun bidang mukjizat saintifik Al-Quran ini telah pun menyebabkan ramai ilmuwan dunia memeluk agama Islam, melihat segala fakta-fakta yang menakjubkan ini yang selari dengan ajaran Al-Quran. Sehingga kan antara orang yang teruja dengan kebenaran Al-Quran ialah Profesor Alfred Kroner. Ya, Profesor Alfred Kroner seorang profesor dalam bidang geologi daripada Munich University, Jerman. Ya, beliau pernah berkata, all the scientific facts mentioned in the Holy Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala fakta-fakta saintifik yang terdapat dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam Al-Quran, mustahil ditulis oleh Nabi Muhammad sendiri. It must be came from the one who created this universe. Pastinya segala maklumat-maklumat ini datangnya daripada yang menciptakan alam ini. The one who living in desert, who didn't know nuclear physics, orang yang tinggal di tengah padang pasir, tidak mengetahui tentang nuclear physics, tidak mengetahui fakta-fakta saintifik. Impossible menurut Dr. Alfred Kroner, mustahil menjelaskan beberapa fakta-fakta ini. Hari ini saya ambil fakta dalam bidang embryologi, ya. Dan sebelum itu kita lihat ayat yang Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 53 ini menjelaskan kepada kita bahawa mukjizat Al-Quran akan terus disingkap tanpa henti daripada semasa ke semasa. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia itu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga menjadi dalil dan bukti bahawa segala fakta-fakta yang baru disingkap, yang baru ditemui, yang selari dengan Al-Quran ini adalah benar datangnya pada Allah SWT, membuktikan Quran benarnya datang pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala fakta-fakta dan penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti benarnya Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, cuba perhatikan
Perkataan yang pertama, sanurihim. Sanurihim datang perkataan ro'a, yara. Ro'a past tense, yara present tense. Nuri kami pertontonkan, ya. Present tense, benda yang sedang berlaku. Nuri kami pertontonkan kepada kamu. Nurihim kami pertontonkan pada mereka. Tetapi apabila ditambah sin di hadapan perkataan ini menjadi sanurihim. Kita tidak ada grammar dalam bahasa Melayu untuk menjelaskan grammar ini. Past tense, perkara yang telah berlaku, ya, fi'il madhi. Fi'il mudhari' yang sedang berlaku, ataupun present tense. Tapi bila ditambah sin, dia menjadi present continuous tense. Kita tak boleh nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tak ada term dalam bahasa Melayu kata present continuous tense, meaning to say that it is currently happening, sedang berlaku, dan dia akan berterusan berlaku till the day of judgment. Never stop. There is no ending. Ya, tidak ada titik noktah. Dia akan berterusan hingga hari kiamat. Maksudnya mukjizat-mukjizat saintifik Al-Quran akan terus disingkap, akan terus dibongkar daripada semasa ke semasa, non-stop, tanpa ada ending, tanpa ada noktahnya, hinggalah berlaku hari kiamat, menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Saya tertarik dengan metodologi yang diajar oleh Bapa Iqbal. Iqbal ini merupakan seorang pujangga Pakistan. Kalau orang Pakistan sebut dia Allamah Iqbal, mereka akan tahu siapa itu Allamah Iqbal. Seorang yang dihormati peringkat dunia. Buku-buku beliau diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Syair-syair beliau menjadi rujukan bahkan di kalangan orang Arab. Allamah Iqbal mendapat master ketika hanya berumur, habis master umur 18 tahun. Baik, beliau pernah, Bapa Iqbal pernah berkata, Iqra' Quran ka'annahu unzila ilaikal an. O Iqbal, read the Holy Quran as if it is revealed to you right now. Wahai Iqbal, bacalah Quran seolah-olah Quran sedang turun kepada kamu. Cuba relitkan, cuba kaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan semasa, dengan konteks contemporary. Bukan Al-Quran ni satu kitab zaman kuno yang sudah tidak relevan di zaman moden ini. Tetapi sebaliknya ayat Iqbal ingin menekankan pada Iqbal dan juga pada kita semua. Apabila kita baca Quran, cuba kaitkan Al-Quran dengan isu contemporary, dengan isu semasa. Then we could appreciate, kita akan dapat menghargai, kita akan dapat menilai, kita akan dapat melihat mukjizat Al-Quran. Dan di situ kita dapat faham, how could somebody claim that the Holy Quran was written by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whereby all this knowledge is impossible, can be explained those days, sedangkan tidak ada siapa yang mengetahui perkara ini. Contoh yang saya nak bawa hari ini ialah tentang kebersihan rahim wanita. Dan didapati bahawa rahim wanita muslimah adalah rahim yang paling bersih berbanding dengan rahim-rahim yang lain. Antaranya tentunya dengan umat Islam ni diperintahkan untuk mandi, untuk membersihkan. Bayangkan ya, tidak ada agama buatan manusia yang mengajar selepas period kena mandi, selepas berjima mandi. Ya, ini di antara kebersihan yang diajar oleh agama Islam. Berapa ramai orang yang tidak beragama Islam tuan, selepas period tak mandi pun. Hatta setelah bersama suami isteri tak mandi. Berbeza dengan Islam. Dan satu perkara yang unik, satu perkara yang unik, apabila seorang sepasang lelaki dan wanita ini berkahwin dan melakukan hubungan intercourse, melakukan hubungan seks, apabila air mani yang dikeluarkan oleh lelaki ke dalam rahim wanita, air mani itu membawa personal code,
air mani itu membawa kod khas bagi lelaki tersebut. Dan unik pula, Allah jadikan pada tubuh wanita bagaikan sebuah komputer yang dapat membaca kod ini. Dia dapat membaca kod ini. So bila air mani itu ditumpahkan dalam rahim, dia dapat membaca kod ini. Dalam satu masa, komputer ini hanya boleh menerima satu kod sahaja. Dalam satu masa, dia boleh menerima satu kod sahaja. Sekiranya ada kod yang lain masuk ke dalam komputer wanita ini, ia lebih kurang sama dengan virus masuk dalam komputer kita. That virus that could damage our computer. Seperti mana kod lain, lelaki lain sekiranya masuk bersama dengan ada kod lelaki, suami dia dah ada, tiba-tiba ada kod lain yang dibaca oleh komputer wanita, that code, new code akan menjadi virus kepada komputer wanita tadi. Dan virus itu boleh damage the whole body. Dia bukan berlaku immediately. Sekali dua kali mungkin tidak berlaku. Seperti mana orang minum darah. Tuan-tuan sekalian, banyak fakta-fakta saintifik, pelbagai penyakit timbul kerana orang minum darah. Demikian juga terlampau banyak fakta-fakta saintifik timbul, dibuktikan secara saintifik. Orang makan katak. Untuk makluman tuan-tuan, cacing-cacing yang ada pada babi, ada 9 jenis cacing yang ada pada babi juga ada dalam katak. Dan banyak kajian telah dibuat, mereka yang makan katak mendapat penyakit yang sama dengan orang yang makan babi. Apa yang saya nak gambarkan kat sini ialah komputer, tubuh manusia ni dia boleh baca komputer. Tubuh manusia ni ada komputer yang boleh baca kod. So apabila kod suami itu masuk, itulah yang tertampal ataupun kalau dalam otak kita berada dalam subconscious mind kita. Ia being print in the computer. Wanita tadi akan letak kod ini dalam komputer dia. Tiba-tiba kalau berlaku intercourse dengan lelaki lain, whatever reason, sama ada dia dengan persetujuan dia ataupun dirogol, kod ini adalah bagaikan virus. Cuma poin yang saya nak sebutkan ialah sekali dua kali mungkin tak damage komputer tersebut. Seperti mana orang makan daging babi sekali, orang minum darah sekali, itu mungkin tidak membawa mudarat semerta-merta. Tapi kalau berpanjangan, definitely dia akan membawa mudarat. Demikian juga apabila seorang wanita melakukan hubungan seks dengan pelbagai lelaki yang berbeza, setiap air mani membawa kod. Dan apabila komputer ini membaca terlampau banyak kod, berarti terlampau banyak virus baru masuk dalam tubuh dia. Dan ini boleh damage the system, the whole body, yang boleh mendatangkan pelbagai penyakit pada wanita tersebut. And scientifically proven juga bahawa di samping dia boleh membawa penyakit, kod yang masuk dalam rahim wanita ini boleh tersimpan di dalam rahim wanita dalam jangka masa lebih kurang 3 bulan ataupun 3 kali suci. Ataupun sekiranya wanita itu mengandung, apabila dia melahirkan anak, setelah dia melahirkan anak, kod ini akan bersih, keluar bersama dengan anak. Okey, cuba perhatikan di sini tuan ya. The womb only be clean from the previous code dalam 3 kali bersih. 3 kali period, 3 kali suci. So suci yang pertama, apabila dia dah bersama, kemudian datang period, kemudian bersih, bulan pertama dia akan remove 32% hingga 35%.
Berarti plus minus lebih kurang dalam 70, ya, 65 hingga 70, 65 hingga lebih kurang 70% lah akan hilang. Okey, 65 hingga 68%, lebih kurang 70%. Okey, masuk bulan kedua, kod ini akan dibuang, lebih kurang 67 hingga 72%. Dan bulan ketiga, suci bulan ketiga, almost 100% gone. Jadi kod itu telah pun bersih, tidak ada di dalam komputer wanita tersebut. Cuma contoh yang mudah tuan-tuan, ya, kadang orang yang trauma ni, sesuatu yang berlaku dia akan simpan dalam subconscious mind. Saya tergerakkan tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh tajuk dia The Magic of Thinking Book, The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking Big, buku ni cukup bagus. Bagaimana kita boleh kawal diri kita dengan kita letakkan dalam minda kita, subconscious mind kita, benda-benda yang baik. The Magic of Thinking Big. Buku ni saya rasa dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Okay, so the point nak digambarkan kat sini, selepas 3 bulan rahim wanita tadi dah bersih pada kod yang ada. Jadi contoh yang mudah, subconscious mind, walaupun seorang yang trauma apabila melihat satu insiden berlaku, insiden itu dah berlaku depan dia, dia jadi trauma. Kenapa benda tu terngiang-ngiang walaupun benda tu dah habis, dah berlaku, kadang berbulan-bulan, sebab dia berada dalam subconscious mind. Okay. Sigmund Freud mengatakan bahawa dalam ilmu psikologi, perkara yang berlaku akan terus tertanam dalam subconscious mind dan ia akan mempengaruhi tindak tanduk seorang itu walaupun dia dah dewasa. Sebab itulah kalau seorang kanak-kanak didera daripada kecil sampai dewasa, dia mungkin jadi trauma sebab subconscious mind itu diimplanted dengan perkara-perkara yang tak elok. Cuma kod yang ada kod yang ada dalam tubuh wanita yang dibaca oleh komputer tadi, dia tidak stay selama-lamanya. Dia hanya stay lebih kurang 3 bulan sahaja. Jadi dalam masa 3 bulan ini, seorang isteri yang bersuami, dia tidak boleh melakukan intercourse dengan orang lain melainkan dengan suami. Sebab antara hukumnya haram, tetapi secara saintifiknya akan bercampur kod suami dengan kod orang lain. Jadi pengharaman Islam melakukan hubungan intercourse secara rambang, apatah lagi bagi wanita yang telah pun bersuami, akan boleh melahirkan ataupun menyebabkan pelbagai penyakit yang merebak bagi wanita dan juga laki-laki tersebut. Baik, cuba kita lihat satu perkara yang menarik di sini. Bagaimana mukjizat saintifik ini berlaku? Perhatikan. Tadi saya jelaskan ialah apabila lelaki telah pun melakukan hubungan intercourse dan menumpahkan kod di dalam rahim wanita, kod itu stay 3 bulan lamanya. What happens sekiranya seorang pasangan itu, satu pasangan itu berkahwin, kemudian suami dia mati ataupun beliau diceraikan. Sekiranya dia diceraikan tanpa melakukan hubungan seks, ada edah tak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamussuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'uddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu melakukan hubungan intercourse dengan mereka, maka sekali-kali tidak wajib di atas mereka iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya. Jadi oleh kerana tidak ada kod yang masuk dalam rahim wanita, komputer itu tidak membaca apa-apa kod. Jadi
iddah tidak ada. Maksudnya rahim boleh sedia untuk menerima any code at that time. So immediately kalau dia diceraikan, dia boleh berkahwin sebab rahim dia tidak terganggu. Clear? Ini sekiranya perkahwinan itu tidak berlaku intercourse, dah diceraikan, maka tidak ada iddah. Okay. Bagaimana pula iddah wanita yang diceraikan? Wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalatha quru'. Bagi wanita yang telah pun melakukan hubungan intercourse dengan suaminya, kemudian diceraikan, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya, yakni menunggu 3 quru'. 3 quru' ni maksudnya 3 kali bersih. So sekiranya dia diceraikan dalam keadaan dia telah melakukan hubungan seks, maka haid yang berikutnya adalah dikira haid yang pertama. Haid yang pertama, 3 kali haid baru bersih. Nampak? Tapi sekiranya dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan dia bersih dan dia belum melakukan intercourse waktu itu, sebelumnya dia dah, tapi waktu dia diceraikan, waktu bersih itu dia belum melakukan intercourse. Contohlah, dia bersih hari ini, dia diceraikan, dah seminggu dia bersih, within 1 week tidak ada hubungan seks, maka iddah yang sebelumnya haid yang sebelumnya dikira haid yang pertama. Total tetap 3 kali haid. Jadi dengan 3 kali haid ini, maka bersih kod yang ada pada rahim wanita tersebut. Allahu Akbar. Siapa ajar Nabi Muhammad perkara ni? Ya, Nabi Muhammad tak ada cakap tentang kod. Nabi Muhammad tak ada cakap tentang komputer. Nabi Muhammad tak cakap tentang bagaimana tubuh wanita membaca kod yang ada pada sperma yang dibawa, air mani yang dibawa oleh suaminya. Tetapi kaedah ataupun iddah yang diajar oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran ini selari dengan penemuan saintifik. Okey, kita lihat lagi. Seorang wanita yang kematian suami pun juga iddah dia melebihi pada 3 bulan. Untuk memastikan bahawa wanita itu bersih, walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa ashra. Bagi orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, maka para isteri itu hendaklah menangguhkan dirinya, iaitu melakukan iddah 40 selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Yang penting ialah melebihi 3 bulan, to make sure, reconfirm betul-betul bahawa rahimnya bersih daripada previous code yang ditinggalkan oleh suaminya. Okay. Ini jadulan waktu 3 bulan ataupun lebih. Bagaimana pula bagi wanita yang mengandung? Bagi wanita yang mengandung, tadi saya sebutkan bahawa bagi wanita yang mengandung, apabila dia melahirkan anak, maka kod ketika dia melahirkan anak ni, dia akan membawa sekali kod-kod yang ada dan rahimnya bersih selepas dia melahirkan anak, walaupun baru diceraikan dalam masa seminggu. Dia tidak perlu menunggu sampai 3 bulan. Dan iddahnya bagi orang yang mengandung ini, Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 65, wa ulatu ahmali ajalahunna an yada'na hamlahun. Dan bagi wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
So apabila mereka melahirkan kandungannya, maka segala kod yang tersimpan dalam tubuhnya akan keluar. Jadi rahim dia bersih, dan di kali itu rahimnya bersedia untuk menerima kod yang baru. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Kita lihat tadi perbezaan yang disebutkan segi iddah. Iddah yang pertama, iddah wanita yang berkahwin tapi belum melakukan hubungan suami isteri, sudah diceraikan, maka tidak ada iddah, kerana tidak ada kod yang masuk dalam tubuh wanita tersebut. Komputer yang ada pada tubuh wanita tadi tidak menyimpan kod dalam tubuhnya. Okay. Yang kedua, wanita yang diceraikan oleh suaminya selepas pernah melakukan hubungan seks dengan suaminya. Sekiranya dia diceraikan dalam keadaan bersih, dan dalam keadaan bersih itu dia telah pun melakukan hubungan seks, maka haid yang berikutnya baru dikira haid yang pertama. Jadi sebab yang bersih ini kod dah masuk dah. Kalau dikira haid sebelumnya, maka dia baru 2 bulan, ya. Jadi haid yang berikutnya jadi total juga 3 kali bersih. Okey. Yang ketiga, wanita yang diceraikan suaminya, sewaktu diceraikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih itu belum lagi melakukan hubungan seks dalam keadaan waktu itu, maka iddahnya bermula daripada haid yang sebelumnya. Total juga 3 kali bersih. Yang keempat, iddah wanita yang kematian suami. Iddah wanita yang kematian suami, Al-Quran meletakkan iddah dia bukan 2 bulan, bukan 1 bulan, tapi untuk betul-betul confirm 4 bulan. Pastinya 4 bulan kod ini telah pun bersih. Yang kelima, bagi wanita yang mengandung, iddahnya apabila dia melahirkan anak. Ya. Jadi apabila dia melahirkan anak, segala kod yang disimpan oleh komputer wanita tersebut akan bersih. Maka dikala itu dia bersedia untuk menerima kod yang baru. Perhatikan tuan-tuan, apa yang berlaku sekiranya sistem iddah yang ditetapkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran ini tidak wujud selepas wanita itu kematian suami, ataupun baru saja diceraikan sebulan dia berkahwin, kod yang lama masih ada dalam wanita tersebut. Dan apabila dia melakukan hubungan intercourse bersama dengan suami yang baru, maka akan bercampur kod lama dengan kod baru. Dan sini gambaran bahawa kod yang baru ini adalah bagaikan virus pada wanita tersebut. Demikian juga Islam mengharamkan hubungan intercourse, perzinahan dengan isteri orang. Sebab apabila berlakunya hubungan perzinahan seperti ini, maka akan bercampur baurlah pelbagai sperma, pelbagai kod-kod. Bayangkan kalau seorang itu melakukan seks rambang dan dia ada suami, melakukan seks rambang dengan pelbagai lelaki, berapa banyak kod yang masuk dalam rahim dia. Dan seluruh kod ini menjadi pelbagai banyak virus-virus yang merosakkan tubuh wanita tersebut. Persoalannya tuan-tuan, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh meletakkan julat waktu yang cukup detail seperti mana yang ditemui oleh para saintis untuk membersihkan kod ini daripada rahim wanita. Baru selepas habis iddah, baru dah dia boleh berkahwin lagi. Siapa yang ajar Nabi Muhammad perkara ini, tuan-tuan? Bukankah ini dalil, bukankah ini bukti bahawa Al-Quran memang benar datangnya daripada Allah SWT?
Kalaulah Quran datangnya kepada Nabi Muhammad seperti mana yang didakwa oleh ramai orang bukan Islam, dan Quran was written by Prophet Muhammad, Quran ditulis oleh Nabi Muhammad, maka mustahil Nabi Muhammad boleh membawa fakta-fakta seperti ini. Kita tahu Nabi Muhammad tak tahu membaca, kita tahu Nabi Muhammad tak tahu menulis, dan segala fakta-fakta yang kita bentangkan sebelum ini tidak pernah diketahui pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ia dalil, bukankah ia bukti bahawa benar Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Ini contoh yang pertama untuk hari ini. InsyaAllah kita ada masa 10 minit lagi. Kita lihat contoh yang kedua.